Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kembali ke satu lagi episod teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Suka Nisa nak ingatkan kepada semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Contohnya memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal masing-masing sekurang-kurangnya 1 meter. Tangan itu cuci dengan kerap menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Maklumlah sekarang ni kebanyakan sektor dah dibuka. Kita dah boleh pergi ke bazar Ramadan. Yang penting jaga SOP, balik rumah cuci baju, cuci badan terus. Jangan dekat dengan sesiapa kalau kita dah balik tu. Baiklah, kita akan berkenalan dengan cikgu kita pada hari ini di mana kita nak membincangkan tentang subjek pemasaran. Apa yang menariknya, kita berkenalan dahulu dengan cikgu ini, kita tonton profil beliau. Baik semua, jom kita persilakan Cikgu Jamal dari College Vocational Kuala Selangor. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Nisa. Wah, Cikgu nampak bersemangat. Alhamdulillah, saya baik, Cikgu baik dan diharapkan semua penonton kita yang di rumah tu baik-baik semuanya. Hari ini Cikgu kita nak belajar mengenai topik pemasaran. Tetapi sebelum itu, jom Cikgu saya persilakan untuk kita melakukan SOP. Kalau perlu membuka pelitup muka, jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di tempat yang bersih. Contohnya lipat elok-elok, masuk ke dalam saku macam Nisa ada bekas plastik, dan jangan melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor pelitup muka tu, boleh tukar yang baru. Dan jangan lupa untuk sentiasa sanitasi tangan anda apabila perlu. Cikgu silakan Cikgu. Kita jemput Cikgu sebentar untuk sanitasi tangan sebelum kita mulakan. Saya sangat-sangat tertarik hari ini Cikgu dengan topik kita di mana kita akan berbincang ataupun mengulang kaji mengenai topik pemasaran. Ya, saya rasa topik ini sangat menarik kerana ramai kita di luar sana yang sedang menjalankan perniagaan kecil-kecilan dan sebagainya. Saya rasa ini bukan setakat untuk pelajar-pelajar murid-murid lah yang mengikuti mata pelajaran ini, tetapi secara amnya khususnya insya-Allah berguna untuk mereka di luar sana. Tapi kan Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan dengan lebih lagi apa yang menarik tentang subjek ataupun topik kita pada hari ini. Okey, terima kasih Nisa. Ya. Okey, pada pagi ni, saya akan berkongsi dengan semua berkenaan pemasaran, tetapi kita ada topik khusus. Kita bukan saya akan kongsi topik pemasaran secara umum, tapi saya akan khususkan topik saya kepada bagaimana untuk membangunkan sesuatu produk. Wah, menarik. Jadi zaman sekarang ni, zaman PKP ni, ramai yang buka perniagaan sendiri. Betul. Jadi proses untuk membangunkan produk tu sangat penting bagi peniaga-peniaga di luar sana. So, dengan harapan sesi kita hari ini akan memberi kebaikan kepada semua peniaga di luar sana. Sebelum saya mulakan dengan topik pembangunan produk, kita tonton dulu video pengenalan. Jom kita tonton sama-sama. Baiklah, itu dia sedikit sebanyak berkenaan dengan topik yang kita akan ulang kaji ataupun pelajari pada hari ini. Tapi cikgu saja ada video, saya pun ada video yang kita nak kongsikan berkenaan dengan pendapat murid-murid dan juga ibu bapa berkenaan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Jom kita saksikan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adlina binti Muhammad Nur, merupakan pelajar pemasaran di Kolej Vocational Gombak dan merupakan pelajar diploma tahun 2. Saya mengambil program pemasaran kerana saya yakin setiap pelajaran di Kolej Vocational dapat saya aplikasikan untuk menjadi seorang usahawan yang lebih berjaya pada masa hadapan. Pada saya, produk manajemen merupakan silibus yang penting bagi setiap perniagaan bersiap sedia dengan apa-apa risiko yang bakal dihadapi. Hal ini kerana silibus ini menyediakan proses pembangunan produk yang lebih terperinci serta kaedah penentuan harga yang lebih berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan strategi pemasaran sesuatu produk. Yang pertama, kita perlu mengetahui siapa sasaran kita untuk produk yang kita keluarkan. Selepas mengetahui sasaran, kita perlu ada cadangan untuk peletakan harga. Akhir sekali, untuk memperkenalkan lagi produk kita kepada pelanggan, kita perlu memilih tempat yang strategik untuk dipasarkan. Assalamualaikum, saya Muhammad Amirul Akmal bin Mokhtar, merupakan pelajar pemasaran dari Kolej Vocational Gombak. Saya merupakan pelajar diploma tahun 2. Saya memilih program pemasaran kerana program pemasaran memberikan pengetahuan serta kemahiran kepada saya sebagai seorang pelajar untuk melatih saya untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya di dalam dunia perniagaan. Inovasi boleh ditarifkan sebagai sebuah produk yang dalam untuk meningkatkan nilai komersial serta penjenamaan sebuah produk berbanding produk yang lain yang berada di pasar. Pembelajaran produk management adalah sebuah pembelajaran dalam menghasilkan sebuah produk baru seperti produk inovasi. Seterusnya, produk baru yang saya hasilkan dapat menembusi pasaran di dalam negara maupun di luar negara. Cara ini boleh diperhatikan oleh saya sebagai usahawan muda dalam penghasilan produk baharu. Baiklah, itu dia cikgu pendapat rakan-rakan kita berkenaan dengan topik ini, di mana rakan-rakan kita ada yang kata ianya diterakan dengan terperinci di dalam subjek ini, ada yang kata akan membantu beliau menjadi usahawan satu hari nanti. Baiklah, saya tidak bersorangan hari ini cikgu. Pastinya saya suka nak menjemput rakan-rakan saya menyertai sesi pembelajaran kita pada hari ini secara atas talian. Jom kita persilakan rakan-rakan dari Kolej Vocational Kuala Selangor dan juga Kolej Vocational Gombak. Apa khabar semua? Selamat pagi. Hai. Hai semua. Bukalah mikrofon tu nak dengar suara masing-masing. Bersemangat ke tidak? Maklumlah bulan puasa kan cikgu, awal lagi ni. Semuanya sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Saya kira semuanya dah bersedia ya untuk pelajaran pada hari ini? Sudah. Sudah. Kalau dah bersedia, bagi Nisa double thumbs up. Okey, baiklah, kita nak berkenalan dahulu dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Amirul. Silakan Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Akmal bin Mokhtar, merupakan pelajar pemasaran dari Kolej Vocational Gombak. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih Amirul. Seterusnya, silakan Siti Farhana perkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Farhana binti Muhammad Khairul Rosli dari Kolej Vocational Kuala Selangor. Saya tahun akhir diploma pemasaran. Hai semua. Hai, terima kasih Farhana. Kita persilakan pula Zaidi. Sila perkenalkan diri anda. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zaidi bin Sahad. Saya dari Kolej Vocational Kuala Selangor dan saya merupakan tahun akhir diploma pemasaran. Hai semua. Hai, terima kasih. Seterusnya Akmal, silakan. Akmal Haris, silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Akmal Haris. Saya merupakan daripada Kolej Vocational Kuala Selangor. Saya merupakan pelajar tahun akhir diploma pemasaran. Selamat pagi semua. Selamat pagi, terima kasih. Atirah, di manakah anda? Atirah, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atirah Sumaya binti Ilyas. Saya daripada Kolej Vocational Kuala Selangor. Saya mengambil, saya adalah tahun 2 akhir diploma pemasaran. Baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Seterusnya Adlina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adlina binti Muhammad Nur, merupakan pelajar pemasaran di Kolej Vocational Gombak. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita mulakan, rakan-rakan, Kak Nisa nak ingatkan supaya nanti bila bercakap, mikrofon tu boleh bawa dekat sikit dengan mulut. Barulah kita semua, satu Malaysia boleh dengar suara masing-masing. Maklumlah nanti mesti kita ada tanya soalan kan.
Sepanjang kita belajar ni mesti akan ada soalan. Kalau cikgu tak tanya, Nisa akan tanya soalan. Semestinya. Baiklah. Saya rasa semuanya dah bersedia, dah bersemangat. Yang di rumah pun boleh kekal bersedia. Kalau ada buku teks cikgu, mereka boleh rujuk buku teks tingkatan berapa ni cikgu? Kita tak pakai buku teks. Oh, okey, baik. So sistem pelajaran kita sama macam institusi pengajian tinggi. So Baik. mereka guna buku rujukan dan juga slide pengajaran saya lah. Wah, jadi boleh bersedia untuk mengambil nota kepada mereka yang di rumah tu, sediakan pen dan kertas supaya kita mendapat semua input yang Cikgu Jamal nak kongsikan sepanjang sesi kita pada hari ini. Balik cikgu, sebelum kita mulakan, semua dah bersedia, kita berhenti nak seketika. Sajalah nak mengusik. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Jamal serta rakan-rakan dari Kolej Vocational Kuala Selangor dan Kolej Vocational Gombak. Baiklah, semuanya dah bersedia. Jom cikgu, kita mulakan sesi pembelajaran kita. Terima kasih Nisa. Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Jamal. Hari ini saya akan fokuskan kepada teras subjek teras saya iaitu pemasaran. Secara khususnya kepada pembangunan produk baru. Ini adalah salah satu topik daripada kursus yang ditawarkan di Kolej Vocational iaitu kursus DBB 2123 pengurusan produk. Sebagai seorang ahli perniagaan, kita semestinya akan menumpukan sebahagian daripada usaha kita untuk membangunkan produk baru. Jadi sebelum saya kupas bagaimana kita nak dapatkan produk baru, saya nak tanya dululah kepada anak-anak murid saya. Baik, cikgu. Saya nak tanya pada anak-anak murid saya, apa sebenarnya yang dikatakan sebagai produk baru? Akmal, silakan. Saya rasa Akmal tu macam tak sabar nak jawab tu. Silakan Akmal Haris, cikgu ya. Ya, betul. Boleh. Okey. Produk baru merujuk pada produk yang benar-benar baru dan tidak pernah ditawarkan di pasaran oleh sesebuah organisasi, atau ia juga boleh merujuk pada produk yang sudah ada di pasaran tetapi telah ditambah baik, diubah suai atau merupakan variasi baru produk bagi memenuhi keperluan pasaran. Wah, panjang lebar jawapannya, betul ke cikgu? Tepat sekali jawapan dia. Good job Akmal. Okey. Bagus. Sekarang ni, so kita faham ya, bila kita sebut produk baru tu, tak semestinya produk tu tak pernah ada di pasaran. Tapi kalau produk tu pernah ada di pasaran tetapi setelah berada di pasaran sekian lama dan didapati dah outdated, jadi syarikat tu akan mula buat penambahbaikan, mula buat modifikasi kepada produk untuk pastikan produk tu kekal kompetitif di pasaran. Jadi sentiasa ada orang nak beli. Kenapa pembangunan produk baru ni penting? Yang pertama sekali, nak pastikan kelestarian perniagaan. Maksudnya perniagaan dia, bisnes dia, pendapatan dia akan berterusan. Yang kedua, untuk pastikan syarikat tu boleh kekal di industri sepanjang-panjangnya. Kalau syarikat tu gagal buat pembangunan produk baru, maka tak lama lagi bungkuslah dia. Alright. Ada dua strategi yang syarikat boleh gunakan untuk memperolehi produk baru. Yang pertama adalah melalui pembelian. Beli apa? Beli produk orang ke? Betul. Bukan setakat beli produk orang, syarikat orang sekali dia beli. Walau bagaimanapun, kalau peniaga-peniaga kecil, mana ada modal nak beli company lain, nak beli produk lain, nak beli patent dia kan. Jadi kurang praktikal lah kepada peniaga-peniaga kecil. Strategi ni biasa diamalkan oleh syarikat-syarikat besar. Tapi kalau syarikat kita biasa-biasa saja, bukan yang besar. Jadi kita ada pilihan strategi yang kedua, iaitu
secara R&D ataupun kita develop secara dalaman. Okey, kita develop produk kita secara dalaman. Okey, kita tengok kalau produk tu belum pernah ada di pasaran, so kita buat kajian pasaran dulu, tengok apa customer nak, and then kita provide pada customer apa yang dia nak. Ataupun kalau produk tu dah sedia ada, kita modify produk tu supaya lebih menarik kepada pasaran. Okey, bagi setiap satu produk baru yang bakal dihasilkan, dia perlu melalui proses khusus untuk memastikan produk yang keluar tu akan berada di kedudukan yang sangat kompetitif di pasaran dan boleh menjana pendapatan yang tinggi kepada syarikat. Prosesnya terdiri daripada 8 langkah ya. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, nak bangunkan produk baru, ikutlah proses ni untuk pastikan produk yang you all bagi kepada customer you all adalah top grade. Okey? So, langkah pertama adalah penjanaan idea. Langkah kedua adalah penapisan idea. Langkah ketiga adalah pembangunan dan pengujian konsep produk tersebut. Kemudian, pembangunan strategi pemasaran bagi produk tersebut, analisa perniagaan, pembangunan produk, pengujian pasaran dan akhir sekali untuk komersialkan produk baru yang kita dah hasilkan tadi. Okey, kita akan bincangkan secara terperinci setiap satu daripada langkah untuk membangunkan produk baru ini. Baik. Okey, langkah pertama adalah penjanaan idea. Okey, isu yang sering kali kita hadapi bila nak hasilkan produk ni, soalan dia, nak jual apa Ya, tak ada idea, cikgu. Tak ada idea. Macam mana apa kita nak jual pada customer ni kan? Kalau jadi, macam mana kita nak dapat idea? Okey, ada 2 sumber idea yang kita boleh gunakan untuk perolehi idea untuk produk baru. Yang pertama, sumber idea daripada dalaman. Ini bererti sumber daripada syarikat itu sendiri. So, kita minta idea-idea daripada dalaman syarikat. Ataupun sumber idea yang kedua adalah sumber idea daripada luar syarikat. Okey, daripada pihak-pihak berkepentingan kepada syarikat. Okey. Bagi sumber idea dalaman, ada 2 kaedah kita boleh gunakan. Yang pertama, kita buat research and development. Okey, tapi research development ni ada sedikit setback lah kalau perniagaan kita kecil. Okey, masalahnya adalah modal. Kewangan kita. Kewangan kita. Kalau kita ada sumber yang mencukupi, no problem. Betul. R&D is the way to go. Okey, tetapi bagi peniaga-peniaga kecil di luar sana, okey, kita gunakanlah sumber yang sedia ada di dalam organisasi kita, iaitu kaki tangan kita. Okey? So, saya nak tanya pelajar saya, okey, kalau kita nak gunakan kaki tangan kita untuk jana idea produk untuk bisnes kita, macam mana ya? Saya minta Farhana, boleh bagi pendapat sikit? Farhana? Siti Farhana? Tak apa, dia diri saya saja. boleh. Silakan. Ya, saya boleh. Okey, syarikat boleh membuat aktiviti brainstorming kaki tangan seperti yang dibuat oleh Twitter, #WeLike Twitter. Okey, seperti kaki tangan menjalankan kolaborasi dan menjelaskan idea-idea yang baharu dan tidak konvensional. Seterusnya, rutin kerja harian yang tidak dijelaskan, dan akhir sekali beratus-ratus idea telah ditetapkan untuk pada setiap sepanjang minggu Hack Week. Itu saja. Terima kasih Farhana. Lakukan Hack Week. Semua beri idea pada waktu tersebut. Okey. So, seperti mana yang Farhana kata tadi tengok salah satu contoh penjanaan idea yang sangat baik dijalankan oleh syarikat besar iaitu Twitter. Okey, Twitter dia buat Hack Week, so dia minta dia punya staff yang bagi idea inovasi tu. So, minggu tu no work, only idea giving sahaja. So, kalau kita peniaga kecil pun boleh sebenarnya, walaupun staff kita ada 2-3 orang, so kita setkan satu tempoh untuk hasilkan idea untuk inovasi. Okey, selain daripada sumber idea dalaman, kita juga boleh merujuk kepada sumber-sumber luaran untuk idea. Okey, so antara sumber luaran adalah rakan saluran agihan kita. Kita punya pemborong, kita punya peruncit, kita punya ejen-ejen jualan, okey, kerana mereka ni paling dekat dengan customer.
Betul. Jadi mereka tahu masalah customer dan mereka tahu apa yang customer nak. Ya. Okey? Yang kedua, kita juga boleh rujuk dengan pembekal kita. Okey? Kenapa nak rujuk pembekal? Dia supply je barang dekat kita. Betul. Jangan lupa, pembekal ni dia supply barang, dia ada akses kepada teknologi yang terkini berkenaan dengan produk. Jadi bila tahu teknologi, dia tahu kos tu makin rendah ke makin tinggi. Betul. Alright? So kemudian kita ada rujuk juga pesaing, kita tengok produk dia, kita analisa produk dia. Apa yang dia ada, apa yang kita tak ada. Okey? Ya. Dan akhir sekali dan yang paling penting, kita boleh rujuk kepada pengguna sendiri. Ya, betul. So kita provide untuk dia, kita minta daripada dia apa yang dia nak. Okey? Bagi tujuan ini, saya nak minta seorang lagi student saya Boleh. untuk beri contoh macam mana pengguna boleh bagi idea inovasi yang paling baik. Silakan Adlina. Alina, silakan. Salah satu kaedah pemasaran yang popular yang sering digunakan oleh ahli pemasar adalah crowdsourcing. Crowdsourcing di mana suatu perniagaan menjemput komuniti seperti kaki tangan. Ya, dekat sikit mikrofonnya. Alina. Seperti kaki tangan, Ya, pelanggan, saintis, pengkaji dan masyarakat am. Mereka berkongsi idea kepada suatu perniagaan dalam proses penjanaan inovasi produk baharu. Ya. Macam mana cikgu jawapannya? Okey, jawapan tu pun tepat sekali. Okey, saya boleh bagi satu contoh program crowdsourcing yang sangat-sangat berjaya. Ya. Okey, program crowdsourcing ini digunakan oleh syarikat permainan besar gegasi dunia iaitu Lego. Okey, Lego dia ada laman sesawang Lego Kuso. So dekat situ dia akan jemput komuniti ataupun pengguna untuk memberi sumbangan idea inovasi. Okey, di situ apabila idea tersebut mendapat 100,000 vote, maka idea tersebut akan digunakan untuk menghasilkan produk baru. Wow. Okey, salah satu hasilnya adalah produk line Minecraft. Permainan game Minecraft tu itu adalah hasil daripada crowdsourcing company Lego. Okey? Dan cikgu, kalau menerusi pengguna sendiri, kita dapat tahu apa kekurangan dalam produk yang sedia ada. Tepat sekali Nisa. jadi Nisa di ni situ- ambil pemasaran ke tak ambil pemasaran ni? Macam terror je. Saya jual barang. Oh, saja tak adalah. Jadi di situlah kita dapat tahu apa yang perlu ditambah baik, apa yang perlu dimodifikasi, apa yang kita boleh keluarkan. Mungkin produk yang baru, yang lain sebab mungkin dia dah ada satu produk tapi dia mesti nak ada satu produk yang saya kira komplement produk yang sedia ada. Itu pun boleh jadi idea kan cikgu kan? Betul, tepat sekali. Baik. Okey, seterusnya. Okey. Kita lihat sekarang kita dah ada banyak idea-idea inovasi. Tapi betul ke idea inovasi tu semuanya betul, semuanya bagus? Okey. Jadi untuk pastikan kita dapat pilih idea yang terbaik, kita kena laksanakan proses penapisan idea. Okey, penapisan idea ini adalah proses di mana kita akan asingkan idea-idea yang bernas, idea-idea yang berpotensi dan kita akan keluarkan idea-idea yang kurang menarik, okey, dan kurang praktikal kepada kita. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan idea tu bagus ke, tak bagus ke? Ya. Kita gunakan approach RWW. Apa itu RWW? Yang pertama adalah real. Okey, kita pastikan idea yang kita ada tu adalah real, iaitu dia ada keperluan, ada kehendak dan ada permintaan yang nyata. Kadang-kadang kita rasa idea itu macam bagus. Tapi bila kita buat kajian, rupa-rupanya sikit je orang nak, kan? Jadi idea itu kurang bagus. Kemudian kita gunakan konsep worth. Okey, adakah idea tersebut berpotensi untuk berkembang menjadi pasaran yang besar? Okey, dan yang ketiga adalah konsep win, iaitu adakah produk ini mempunyai kelebihan strategik yang berterusan untuk pastikan kita kekal kompetitif, dan juga kena tengok juga sumber kita sendiri. Kalau tak ada fulusnya, macam mana nak bangunkan produk yang baik? Ya, betul tu. Tak ada fulus, no money, no talk lah cikgu. Betul. Kan? Kalau kita ada idea yang bagus, yang besar tapi tak ada kemampuan untuk melaksanakannya pun tak relevan ataupun tidak begitu, orang kata apa, tak ada potensi lah untuk dibangunkan menjadi produk baru. Kita akan berhenti rehat seketika, kita akan sambung belajar pemasaran. Saya pun dah banyak nota saya ambil ini. Kita jumpa selepas ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rifka binti Muhammad Adam dari Sekolah Kebangsaan Slam Village ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Waktu pagi mendung selalu, hujan menyan masahi bumi. Terima kasih guru-guru kerana sudi mengajar kami. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Baiklah cikgu, tadi kita dah pergi ke langkah pertama iaitu jana idea. Idea dah banyak. Kemudian kita tapis pula idea. Tapi bila idea terlalu banyak, kita kena tapis yang betul-betul berpotensi cikgu kan? Betul. Ya, baiklah. Okey. Alright. So tadi kita dah tengok ya. Okey, untuk tapis idea tu kita gunakan konsep real win-win. Okey, kita pastikan ada permintaan yang nyata, kemudian kita tengok pula adakah dia berpotensi untuk berkembang. Dan yang ketiga pula kita tengok kita ada fulusnya tak, ada sumbernya tak untuk bangunkan produk tu. Betul. Okey. Jadi untuk pastikan kandungan saya hari ini bukan cakap saja. Okey, saya nak tunjuk jugalah ya. Baik cikgu. Ini adalah produk daripada College Vocational College Selangor. Secara khususnya program pemasarannya. So kita ada produk yang memang kita bangunkan menggunakan proses pembangunan produk ni. Baik cikgu. Okey, apa produknya? Yang pertama adalah kita ada madu kelulut jenama Itama. Okey, yang ni khas memang keluaran daripada College Vocational College Cikgu boleh Selangor. angkat tunjuk kat kamera tak cikgu? Kamera di sana. Okey, saya ambil botol yang besar, tak nak botol yang kecil. Okey? Alright. So ini adalah produk College Vocational College Selangor. Okey. So ini ini adalah hasil daripada usaha sebenarnya pelajar-pelajar. Bermula daripada tuaiannya sehinggalah ke rancangan pemasarannya. Memang mereka yang buat ni. Okey. So untuk makluman juga ya, kita ada buat business model untuk Itama ni dan kita masuk pertandingan kebangsaan, dapat nombor 3 kebangsaan. Tahniah. Okey. Para pelajar Alright, satu kita. lagi produk yang kita tawarkan adalah Bitter G Peria Crispy yang ada pelbagai perisa sedap dan enak. Astaghfirullahalazim, bulan cikgu puasa. Pagi lagi ni cikgu. Pagi-pagi lagi dah sebabkan lapar. Minta maaf semua ya. Minta maaf. Tapi nak buat macam mana? Kita nak promosi. Kita nak promosi jugalah ya, sambil-sambil mengajar ni ya. Untuk pastikan proses pembangunan produk baru ni real. Kita bukan cakap saja ya. Kita dah memang gunakan proses ni. Okey. Maknanya cikgu di sekolah mereka memang mengeluarkan produk untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari. Betul. Okey, sebab konsep di College Vocational ni senang je. Kita nak hasilkan pelajar-pelajar yang berkemahiran tinggi. Ya, betul. Okey, jadi dia keluar je dia dah tahu dah apa nak buat. Alright. So, ni seperti mana yang ada dekat slide saya ni ya. Okey. Produk ni adalah hasil penjanaan idea secara dalaman, brainstorming daripada kaki tangan dan juga pelajar-pelajar di College Vocational College Selangor. Untuk makluman, idea untuk madu kelulut Itama ni datang daripada bos kita. Pengarah College Vocational College Selangor. Dan kemudian produk Bitter G Snack ni, Peria Crispy ni datang daripada ketua program Diploma Perbankan kita.
Okey. So nampak ya. So hasil daripada sumber idea dalaman, brainstorming di peringkat dalaman, so kita dapat hasilkan produk ni. Dan kita dah tapis dah. Ada banyaklah idea tapi kita dah tapis, kita kena pasti bahawa ini adalah produk yang paling berpotensi untuk membuahkan hasil kepada College Vocational College Selangor. Okey. Seterusnya, once kita dah ada ideanya, kita dah tapis, kita dah tahu dah idea ni yang bagus. Okey? Apa pula langkah seterusnya? Seperti di sini adalah pembangunan dan pengujian konsep produk. Daripada idea, kita tukarkan idea tersebut kepada satu format yang boleh difahami oleh pengguna. Okey? So dia boleh datang dalam dua bentuk. Okey? Yang pertama adalah dalam bentuk pernyataan. So kita hasilkan produk konsep statement ataupun kita boleh hasilkan grafiknya. Okey? So apa aspek yang perlu ada apabila kita membangunkan konsep sesuatu produk baru? Yang pertama, kita kena kenal pasti produk idea ni kita nak bagi dekat siapa? Kita nak jual dekat siapa? Yang kedua, apa kelebihan produk tu? Sebab apa? Sebab kalau kita nak jual dekat orang, dia kena pastikan bahawa orang tu faham. Ini kalau you beli barang kita, ini kelebihan dia. Dan kemudian akhir sekali, bila produk tersebut boleh digunakan oleh pengguna. Okey? Saya tunjukkan ini adalah konsep statement Madu Kelulut Itama. Ini memang kita bangunkan konsep statement ni sebab bila kita tengok produk College Vocational College Selangor, dia hanya botol madu saja. Jadi nak buat lakaran grafik macam tak praktikal. Jadi kita fikir kita buat konsep statement untuk pengguna kita nilai konsep produk kita. Okey, saya nak jemput pelajar saya untuk kenal pastilah daripada konsep statement Madu Kelulut Itama ni. Okey, di mana aspek-aspek yang tiga tadi? Dipersilakan volunteer siapa-siapa? Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Silakan, Akmal Haris, silakan. Alhamdulillah. Okey. Okey. Ya, silakan. Okey, konsep produk untuk Madu Kelulut Itama Keluaran College Vocational College Selangor ni disasarkan kepada golongan dewasa yang mementingkan kesihatan. Antara kelebihan yang terdapat pada produk ini ialah madu kelulut yang digunakan ialah madu kelulut asli dan dipenuhi dengan khasiat semula jadi. Ianya boleh dimakan pada bila-bila masa sahaja. Ya. Okey, kalau kita dengar jawapan Akmal tadi, okey, aspek pertama kepada siapa? Golongan dewasa yang mementingkan kesihatan tubuh badan. Aspek kedua, apa kelebihannya? Madu asli penuh khasiat semula jadi. Dan yang ketiga, bila pengguna boleh gunakan? Bila-bila masa. Tak payah tunggu makan dulu baru nak makan madu. Tak payah. Anytime, anywhere. Okey? Alright. So, bila kita dah come up dengan konsep produk tersebut, tak kira sama ada secara grafik ataupun secara penyataan konsep, kita kena test dulu. Mana boleh shock sendiri. Kita rasa macam bagus produk kita ni. Macam tapi sedap tak. kan? Belum tentu lagi di mata pengguna. Okey? Jadi, untuk pastikan konsep produk kita ni betul-betul valid dan relevan kepada pengguna, kita akan laksanakan konsep testing dengan salah satu daripada 3 cara ataupun kesemuanya sekali. Okey, yang pertama, kaedah pengujian konsep adalah through focus group ataupun kumpulan fokus. So maknanya kita kenal pasti kumpulan sasaran kita, kemudian kita tujukan konsep tersebut kepada dia dan minta dia beri komen tentang konsep produk kita. Yang kedua adalah melalui tinjauan lapangan. So kita buat research lah dalam kawasan segmen kawasan yang kita nak sasarkan. Okey, dan yang ketiga, ini lagi detail lah. Kita buat interview dengan customer. Okey, so daripada tiga-tiga ni, okey, masing-masing ada kekuatan dan kelebihan masing-masing. Atas peniaga lah untuk pilih kaedah yang mana yang paling sesuai dengan organisasi kita. Baik. Okey, dalam pengujian konsep ni, okey, ada
6 elemen yang perlu kita lihat. Okey, jadi kalau kita buat soalan temuduga ke, kita tanya fokus group ke, okey, ini adalah elemen-elemen yang kita perlu masukkan dalam pengujian konsep. Kita kena tengok communicability dan believability. Adakah konsep kita tu boleh dipercayai oleh pengguna? Jadi kalau pengguna, contoh macam Madu Kelulut tadi, dia baca statement kita, dia faham tak apa yang kita nak tawar kat dia? Baik. Kalau dia tak faham, tak guna kan? Betul. Okey. Yang kedua adalah boleh percaya ke asli? Okey. Kemudian kita tengok need level. Adakah tahap keperluan dia untuk konsep produk tu tinggi atau rendah? Kemudian kita tengok gap level dia. Adakah dia berminat ke, tak berminat ke? Kemudian perceived value. Apakah persepsi nilai terhadap konsep produk tu? Okey. Kemudian ada niat tak untuk dia beli? Dan yang akhir sekali kita tengok dia beli untuk apa dan juga kekerapan dia membeli, keinginan dia untuk beli. Banyak kali tak dia nak beli kalau konsep produk tu macam tu. Okey, dekat sini saya kongsikan ini hasil daripada kita punya konsep testing lah. Okey, so dekat sini kita tengok keinginan untuk membeli produk Madu Kelulut. Tengok 59% pasti beli. Okey, yang kedua 30% mungkin akan beli, kuantiti yang kecil 11% saja tak beli. Mungkin dia tak minat lah kot rasanya. Okey, kemudian kekerapan belian produk 58% kata dia akan beli sebulan sekali. Kemudian 33% 3 bulan sekali dan 9% setahun sekali. So, kita daripada situ kita tahu, kita dah buktikan bahawa konsep produk kita ni diterima baik oleh pengguna-pengguna di luar sana. Jadi, idea ni sangat bagus. Betul. Ada potensi untuk jana pendapatan. Okey, tapi banyak juga produk yang berhenti proses pembangunan produk sebab feedback daripada pengguna kurang baik. Okey. Langkah yang keempat adalah pembangunan strategi pemasaran. Okey, bila dah ada idea, dah kenal pasti idea, dah ada produk konsep. Produk konsep pula memang disambut baik. Sekarang kita bangunkan strategi macam mana kita nak market produk kita. Tapi ini peringkat preliminary lah, peringkat awal Okey. So kita lihat dalam mereka bentuk strategi pemasaran awal, ada beberapa aspek yang kita akan lihat. Yang pertama kita akan lihat sasaran pasaran, anggaran jualan, cadangan harga, berapa ringgit kita nak jual ni, campuran pemasaran dan jualan jangka panjang. Saya nak tanya anak murid saya, okay, ada lagi tak elemen lain yang saya tertinggal? Manalah tahu, orang tua kan dah terlupa. Cuba siapa-siapa boleh bagi feedback. Amirul Akmal, silakan. Yes, silakan. Okey, dua aspek pemasaran yang cikgu tertinggal tadi adalah pertama mengenai cadangan nilai. Cadangan nilai ini boleh ditakrifkan sebagai nilai suatu produk itu kepada pelanggan selepas membeli. Yang pertama, ia dapat mencegahkan kanser ataupun sebagai antioksida. Okey, yang kedua pula ialah berkenaan dengan kaedah agihan. Kaedah agihan pula ditakrifkan sebagai bagaimana produk akan sampai kepada pengguna. Ia akan berkaitan dengan dua kaedah. Yang pertama di atas talian dan yang kedua adalah secara terus, iaitu di kedai runcit ataupun farmasi. Itu saja, Cikgu. Terima kasih Akmal. Jawapan mantap. Ya, mantap sekali. Okey. Ini adalah contoh sebenar. Okey, contoh sebenar pembangunan strategi pemasaran bagi Madu Kelulut Itama. So kalau kita tengok kat sini sasaran pelanggan dia adalah penduduk BJ. BJ tu Bestari Jaya kawasan di sekitar Kolej Vocational Kuala Selangor. Okey, yang berumur 40 hingga 70 tahun. So bukan, kita tak sasarkan golongan muda lah. Kita sasarkan orang yang 4 series dan above. Kemudian orang tu perlu mementingkan kesihatan. Cadangan nilai bagi produk tersebut. Okey, yang pertama, bila beli produk Madu Kelulut Itama keluaran KVKS, ia adalah suplemen asli. Okey. Yang kedua, harga pasarannya lebih murah daripada apa yang di luar sana. Dan yang ketiga, mudah didapati. Cadangan harganya RM20 bagi 40 ml. Kaedah agihan. So, perancangan awal kita untuk produk ni ialah kita edar pada restoran sekitar Bestari Jaya, masjid-masjid dan surau-surau yang mempunyai koperasi. Kemudian di KV itu tersendiri. Dan akhir sekali kita explore
digital marketing. Ya, seperti di laman-laman sosial sekarang ni kan banyak orang mempromosi barang di laman-laman sosial. Lagi-lagi nak raya ni, lagi banyak produk yang dijual menerusi laman sosial di mana ia telah menjadi satu platform pemasaran yang sangat-sangat besar di Malaysia, Cikgu Kan. Baiklah, Betul. kita akan teruskan pembelajaran kita. Jangan ke mana-mana, kita berhenti seketika. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Jom Cikgu, kita teruskan dengan langkah-langkah bagi proses pembangunan produk kita. Silakan Cikgu. Okey, langkah seterusnya selepas kita buat pengujian konsep, kita akan lihat pula analisis perniagaan. Apa itu analisis perniagaan? Kita akan lihat di bahagian ini, apakah kos yang terlibat bagi menghasilkan produk? Berapakah harga yang sepatutnya kita letak untuk memastikan margin keuntungan kita memadai dengan pulangan yang kita harapkan. Okey? Kemudian, langkah ke-6, setelah kita selesai mengkaji kos, setelah kita selesai melihat margin keuntungan yang bakal kita perolehi daripada produk baru ni, kita akan bangunkan produk tu secara fizikal. Tadi semua produk fizikal tak ada. Zero. Sekarang baru kita develop produk tersebut. Okey? Kita nak terjemahkan konsep produk tadi kepada produk yang sebenar yang akan ditawarkan ke pasaran. Okey? Apa kaedahnya? Kita gunakan quality function development punya kaedah. Okey? Apa kaedah tu? Kaedah tu first kali kita kenal pasti apa atribut pengguna. What do the customers want? What do the customers expect? Dan daripada situ, okey, kita akan pindahkan atribut pengguna tu kepada atribut technical produk. So, pihak yang akan actually buat produk fizikal tu based on apa customer nak, dia akan masukkan ciri-ciri produk dan kelebihan-kelebihan yang pelanggan inginkan daripada produk kita. Okey, ni adalah contoh, okey, Bitter Snack G yang tutup merah tu ya. So, atribut pengguna yang kita kenal pasti makanan ringan daripada sumber asli, makanan ringan pelbagai perisa, makanan ringan dengan kelainan rasa. Ini kita identify through survey. Dan apa yang kita terjemahkan? Kerepek yang diperbuat daripada peria yang segar. Okey, kemudian pelbagai perisa, kita ada pelbagai pilihan perisa. Kita ada original, cheese, garlic, salted egg, spicy. Lapar pula dengar. Okey, kemudian rasa kerepek biasa tak ada. Sebab kita hasilkan daripada peria yang segar, rasa dia sangat unik, ada sedikit pahit-pahit. Okey. Alright. Kemudian bila kita bangunkan prototype fizikal tu, actually, okey, kena ada 4 ciri ni, iaitu cerminkan ciri utama penyataan konsep, mampu berfungsi dengan selamat, dapat dihasilkan dalam lingkungan bajet kita, dan kemudian mengenal pasti reaksi pengguna terhadap desain produk tu. Okey, dia kena lalui fasa pula, alpha testing and beta testing. Okey, so untuk beta testing dan alpha testing produk ni, kalau tengok dekat sini ya. Okey, satu ni yang lama. Ini kita buat soft launching, kita dapat feedback daripada customer. Hasil daripada tu, kita kena pasti brand dia kena ubah. Sebab orang tak boleh baca. Ni bukan Itama, orang ni apa ni ya? Kemudian yang ni pula adalah brand yang terkini. So, logo ni adalah logo yang terkini bagi produk College Vocational College Selangor. So, ini memang actual kita buat ya. Alright. Kemudian, akhir sekali, proses yang terakhir. Dah develop produk, dah dapat feedback daripada customer. In the end, kita akan commercializekan produk. Ataupun kita panggil sebagai product launching. Untuk launch produk ni pun,
kena fikir banyak kali juga. Betul. Kena tengok pelbagai faktor. Ada 4, iaitu kena tengok bila nak launch. Ya. Yang kedua, kepada siapa dan di mana nak launch. Okey, dan akhir sekali Cara. bagaimana nak launch. Nak launch online ke? Nak launch live on TV ke? Ya. Tak payah ke? Nak buat kenduri ke? Pun kena kenal pasti. Ya, Jadi betul. ni adalah langkah akhir dalam pembangunan sesuatu produk. Jadi kalau kita ikut step ni, insya-Allah dengan izin Allah produk kita akan kompetitif dan berjaya di pasaran. Ya, setakat ini cikgu saya rasa kalau saya ada produk nombor 1 sampai nombor 7 saya dah tick semua, dah boleh launching ni. Baiklah, semua student masih mengikuti, okey ya? Oh, setakat ni mereka 1 jam saya rasa mereka dah dapat banyak input yang di rumah pun telah menulis nota-nota yang berkaitan mungkin pada usahawan yang menonton di luar sana. Anda boleh aplikasikan apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu proses pembangunan produk baru, atau anda nak modifikasi atau anda nak tambah baik produk yang sedia ada pun. Ini adalah langkah-langkah yang kita boleh gunakan. Cikgu, baiklah sedikit kata-kata akhir untuk semua yang menonton kita di Teras Didik TV, cikgu. Okey, untuk kata-kata akhir, pemasaran adalah the way to go. Okey? Dan untuk pastikan produk kita ni kompetitif, ikutilah langkah-langkah proses pembangunan produk. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Jamal dari College Vocational Kuala Selangor dan juga rakan-rakan kita dari College Vocational Kuala Selangor dan College Vocational Gombak. Kepada mereka menonton, terima kasih kerana setia menonton selama 1 jam kita bersiaran. Diharapkan dapat pelbagai input dan informasi serta ilmu baru yang kita kongsikan sepanjang episod ini berlangsung. Baiklah, terima kasih sekali lagi semua. Saya Nisa Kay. Kita akan jumpa di episod yang akan datang. Kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka, cuci tangan dan gunakan gel pembasmi kuman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye semua. Lambai semua. Bye. Sedikit sebanyak berkenaan dengan pembangunan produk baru ialah ia merupakan elemen yang sangat penting dalam pengurusan sebuah produk. Pembangunan produk baru dapat memastikan kelangsungan jangka hayat sesebuah syarikat. Melalui proses ini, ia dapat membantu untuk memastikan syarikat lebih bertahan dan kekal relevan dalam pasaran. Selain itu, pembangunan produk baru dapat memberi keuntungan yang berpanjangan kepada syarikat kerana jika syarikat masih menggunakan produk yang lama di mana ia akan memberi kesan yang negatif terhadap keuntungan dan jualan syarikat. Seterusnya, pembangunan produk baru dapat memastikan syarikat lebih dikenali dan diingati oleh pengguna dan masyarakat setempat. Oleh itu, penting bagi setiap syarikat untuk lebih kreatif dan kritis dalam menghasilkan produk baru. Bagi kursus pengurusan produk biasanya akan membantu para pelajar kita untuk berurusan dengan perkembangan produk baru, membuat perancangan, membuat ramalan, verifikasi, menetapkan harga dan juga membuat pelancaran produk. Selain itu, para pelajar kita juga mampu untuk menguruskan sumber, menentukan idea yang lebih baik dan menguruskan idea yang akan memberi nilai kepada pengguna. Seperti yang kita tahu, pengurusan produk ni merupakan salah satu bidang yang semakin meningkat dalam perniagaan pada masa kini. Oleh itu, dia memerlukan beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh para pelajar. Di mana daripada kursus inilah para pelajar kita akan mampu meningkatkan diri mereka dari kemahiran berkomunikasi, kemahiran interpersonal, kemahiran analitika, kemahiran perniagaan, pemasaran dan juga lain-lain lah. Didik TV KPM